Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi bersama saya Aibi Alpi dalam Muktair edisi petang di Sabah Hits Online TV. Kita teruskan ke tajuk utama. Perasmian rumah penyembelihan haiwan di Kota Blud. Kerajaan Persekutuan menarik balik keputusan penangguhan pembinaan di Kalabakan. Sekolah Rendah Integrasi Tafiz Nadi Al-Baghdadi menerima sumbangan sebanyak 4,000. Perasmian rumah penyembelihan haiwan telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan mengatakan rumah penyembelihan haiwan Kota Blud merupakan hari bersejarah kerana ia seiring dengan pelancaran ulang tahun Sabah Maju Jaya pertama yang akan disambut pada esok 29 hari bulan Mac 2022. Ini membuktikan 100% sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pembinaan rumah penyembelihan haiwan ruminan itu bukan saja menyokong perkembangan industri ruminan yang semakin berkembang, malah turut membawa kepada jaminan keselamatan makanan serta mengurangkan isu pencemaran kepada penduduk Sabah, khususnya di daerah Kota Blud. Dipahamkan rumah penyembelihan haiwan ruminan Kota Blud itu dibangunkan dengan jumlah kos keseluruhan sebanyak 1.53 juta dan merupakan rumah penyembelihan haiwan ruminan kerajaan keempat di Sabah. Projek ini dijalankan bagi menggantikan rumah penyembelihan haiwan lama yang musnah akibat bencana banjir besar yang melanda Kota Blud pada tahun 2015. Kerajaan sentiasa berusaha untuk membantu meningkatkan pendapatan para pengusaha agar pengusaha dapat menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing. Kamu rasa kamu berbakat dalam menyampai berita? Kini di Sabah Hits sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Jika kamu memenuhi kriteria yang tertera, kamu bolehlah menghantar resume dan video kamu ke Sabah Hits Online TV. Isteri Ketua Menteri Sabah yang juga merupakan Yang di-Pertua Mutiara JRS yang amat berbahagia, Datin Seri Panglima Haja Julia Salak telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Wanita Progresif Sabah WASA yang diketuai oleh Puan Florence Datuk Paul Baklin, pengerusi Persatuan Wanita Progresif Sabah WASA bersama rombongan di Rumah Yayasan Sabah di Likas pada pagi tadi. Kunjungan hormat itu adalah bertujuan untuk membincangkan tentang penganjuran program Wadah Aspirasi Wanita Sabah yang akan menjadi kemuncak kepada pelaksanaan keseluruhan program selama 7 bulan dan yang akan berlangsung selama 25 hari bermula pada 23 Ogos sehingga 16 September 2022 ini bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Negara dan Hari Malaysia yang akan diadakan di Pasar Raya Besar Maidin, Sandakan, Sabah. Persatuan Wanita Progresif Sabah WASA ini adalah merupakan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang memperjuangkan hak asasi wanita termasuk menyediakan pelbagai kemudahan kepada wanita dalam semua sektor penglibatan keselamatan, perekonomian, keusahawanan, pendidikan, pelancongan, profesional, korporat, media dan digital. Kita kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin mendesak Kerajaan Persekutuan menarik balik keputusan menangguhkan pembinaan kompleks kastam, imigresen serta kuarantin bernilai 600 juta di Kalabakan atas alasan tiada peruntukan diberikan Kementerian Kewangan. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kejaraya Sabah berkata, keputusan berkenaan dilihat tidak adil kepada rakyat Sabah yang memerlukan pemangkin ekonomi bagi membangunkan kawasan pantai timur Sabah agar lebih maju. Keputusan penangguhan yang diumumkan Menteri Kejaraya Datuk Seri Padilla Yusof itu amat mengejutkan. Lebih-lebih lagi projek berkenaan sudah bermula dan berjalan dengan lancar. Tamanya sudah terlalu lama Sabah ketinggalan daripada sektor ekonomi berbanding semenanjung walaupun hakikatnya kita menyumbang hasil yang banyak kepada negara. Tetapi apabila ada projek yang baik diumumkan, kerajaan pula tangguhkan atas alasan tiada peruntukan tanpa mengambil kira kepentingan dan keperluan rakyat Sabah. Mengulas lanjut, kompleks CIQ di Kalabakan bakal menjadi pintu masuk antara Sabah dan Indonesia melalui Kalimantan Utara jika ia siap sepenuhnya. Kak, stres aku mau exam tapi sakit badan aku. Pening lagi, tidak fokus lagi. Kau ni dari tadi bising, pening lah, stres lah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya, aku mau kasih yang pening kau? Ya. Kau mesti try
Kopi beet coffee. Kopi apa nih, Kak? Kau try, kau rasa macam mana, pas tu baru kau datang berjumpa kakak. Oke. Pergi, Aku buat dulu. Tadi kakak aku cakap kopi ini boleh kasih. Macam mana? Sudah rasa? Sudah, sedap wah. Betul kan apa kakak cakap? Ya betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try beet coffee. Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah, dan juga dapat menyusulkan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak. Jangan risau deh, stok ni memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencuba, kamu boleh terus hubungi nombor yang tertera. Bah, jom kita stray dorang mama. Jom. Jom. Beet Coffee, terasa nikmatnya. Sekolah Rendah Integrasi Tafiz Nadi Al-Baghdadi Sri Nadi Tawa menerima sumbangan sebanyak 4,000 daripada pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan di sini pada kemarin. Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri APAS berkata, sumbangan itu diberikan untuk membantu operasi dan kemudahan di pusat tersebut. Tambahnya, kewujudan sekolah agama itu merupakan satu perkembangan yang baik bagi memperbanyakkan lagi pusat pendidikan agama di daerah itu. Dan sekolah itu juga mampu melahirkan model insan bukan saja dari segi akademik tetapi menjadikan murid di sana celik Al-Quran pada masa akan datang. Kerajaan sangat menggalakkan pembinaan pusat-pusat pendidikan terutamanya dari segi pengajaran agama agar negara dapat melahirkan model insan yang bertakwa. Dipahamkan surau tersebut akan memberi manfaat kepada penduduk kampung berhampiran bagi melaksanakan ibadat terutamanya solat berjemaah, dan surau itu akan dibuka kepada penduduk pada bulan Ramadan akan datang untuk menunaikan solat tarawih secara berjemaah. Menurutnya inisiatif itu sangat baik kerana ia dapat merapatkan lagi perpaduan dan ukhuwah antara pengurusan sekolah dan penduduk kampung. Kita kembali selepas ini. Beet Coffee ini so-called healthy-licious coffee. Kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So, maka Beet Coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet, dengan aura kopinya, rasanya yang setakat ini ramai meramalkan Beet Coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Beet Coffee, terasa nikmatnya. Seorang lelaki yang dilaporkan lemas ketika sedang menjalankan aktiviti memancing di Sungai Bauto Telupit telah ditemukan meninggal dunia kira-kira pada jam 10 pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PJOS Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, mangsa yang merupakan berumur 46 tahun itu ditemukan pada jarak sekitar 6 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Pada masa yang sama, mangsa telah disahkan meninggal dunia oleh pasukan polis Diraja Malaysia yang turut bersama dalam operasi mencari dan menyelamat di lokasi kejadian. Kemudian mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih Daun Keladi. Kalau sudi berjumpa lagi. Sekian saya berita hari ini. Saya Ivy, Sabah Hits Online TV.